Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada sesahabat yang mulia pada malam ni yang hadir, Farid Misbah, Syazani Sikah. Tolong ambil peluang ni untuk share dengan teman-teman kita yang mungkin sedang berehat pada waktu sekarang ni tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dalam berehat itu ada santapan rohani untuk kita semua ya. Tak lama pun malam ni, insya-Allah tak sampai setengah jam. Jadi harap tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni Facebook yang kita sedang kuliah ni tuan-tuan, untuk sama-sama kita belajar sesuatu pada malam ni. InsyaAllah dengan apa yang kita pelajari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berada pada malam ni ayat yang ke 25 hingga 28. InsyaAllah malam ni merupakan kuliah terakhir kita, bahagian terakhir daripada tafsir surah Nuh. Harap tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Ambil peluang sekejap. Ada adik kita, abang kita, kakak kita, teman kita, rakan sekolah kita, sahabat Facebook kita, tolong ambil masa saat, 2 saat, tak panjang kuliah malam ni insya-Allah tuan. Malam Sabtu kita pun nak berehat, moga-moga di samping tuan-tuan sedang berehat tu dapat dengar sedikit santapan untuk rohani kita Nisanul Hasanah Ali Subuh. Terima kasih. Baik. Lihat bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-10, muka surat 144. Ni bahagian terakhir untuk kita pada malam ni daripada surah Nuh. Aziz Taifur, Muhammad Fadli Ahmad, Nurilis Ustazah, tolong share dengan teman kita yang lain. Suryati Siddiq, share lah 3-4 orang, 5 orang ke, berapa ramai yang dapat lah. Moga-moga ada kebaikan untuk kita pada malam ni. Dalam hadis mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai seorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, maka lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Saya nak sentuh pada malam ni satu bab penting tentang doa. Panduan kepada ayat ni, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah. Kalau dalam bahasa orang putih, bila kita mengatakan sesuatu, my friend and I, my friends and I, tapi dalam uslub doa, kita dituntut mendahulukan diri kita sebelum orang-orang lain. Mengapa? Saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat hakikat ni berdasarkan kepada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama dalam kes ini. Baik, buka muka 144 jilid ke-10 tafsir Ibn Katsir. Kami sedang mengadakan satu kempen yang menarik sekarang ni. Satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu musalla satu tafsir, satu sekolah satu tafsir. Dan setiap pembelian tafsir Ibn Katsir pada kali ini akan mendapat hadiah buku yang sangat menarik, namanya Fiqh Mizan, yang merupakan satu kaedah berfikir zaman moden berpandukan kepada berteraskan kepada wahyu, karangan Syekh Ali Karadari. Dan istimewanya pula bila tuan-tuan dapat buku Fiqh Mizan ataupun tuan-tuan telah beli sebelum ni, tuan-tuan layak untuk mengikuti daurah secara percuma bersama dengan penterjemahnya Syekh Fawaz bin Datuk Fadil Nuh. Okey. Lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Sadaqallahul Azim. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nuh berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di kalangan orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan melainkan anak yang buat maksiat lagi kafir. Wahai Tuhan, ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman lelaki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan. Baik, ayat yang lalu kita telah bincangkan tentang tipu daya, kejahatan dilakukan oleh
bangsa yang degil ini, dan mereka telah menyembah patung-patung berhala yang diambil daripada orang-orang soleh. Fatimawati, para wahidah kita dah bincangkan semalam. Jadi dalam ayat ke-25 ini lanjutan daripada perkara tersebut. Allah berfirman, mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan mereka maka mereka ditenggelamkan. Ini satu uslub dalam bahasa Arab, iaitu taqdim mimma khati'atihim. Allah ingatkan kerana dosa-dosa mereka. Dan menariknya dalam Al-Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, ada beza di antara khati'ah dengan khata'. Ada beza Itu sebab kita orang beriman disuruh untuk sentiasa berdoa dengan Allah Ta'ala. Pada ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah apa tuan-tuan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Nampak tak? Jadi perkataan khata' lain daripada khati'ah. Khata' ini merujuk kepada satu benda yang tidak disengajakan, kesalahan tapi tak disengajakan. Tapi kalau sebut khati'ah, dia satu dosa besar yang sengaja dilakukan. Walaupun root wordnya, akar perkataan ini kita dapat lihat sama, khata', alif, hamzah, tetapi bila sebut khati'ah berbeza daripada khata'. Jadi akhta' ia merujuk kepada kesalahan yang tidak disengajakan. Itu sebab di hujung surah Al-Baqarah Allah mengajar kita untuk berdoa bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Satu di ayat aw akhtana. Jadi khata' lain daripada khati'ah. Bila kita belajar bahasa Arab, kita akan lihat perubahan perkataan menyebabkan perubahan makna sebenarnya. Jadi dalam ayat yang ke-25 ni Allah mengajar kita menyebutkan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara, disebabkan dosa-dosa mereka. Of course dosa yang paling besar dilakukanlah syirik kepada Allah Taala, tapi disertakan juga dengan dosa-dosa yang lain. Itu sebab dalam kehidupan ni tuan-tuan, kata Imam Zamakhsyari, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dosa-dosa mereka, walaupun hakikatnya dosa yang paling besar syirik kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari, adalah untuk mengingatkan kaum muslimin jangan menjadikan alasan keislaman mereka untuk sewenang-wenangnya melakukan dosa-dosa kepada Allah, kerana kita tak tahu dosa mana yang menyebabkan kemurkaan Allah kena pada kita. Kerana orang beriman dalam hadis sahih mengatakan, melihat dosa itu ibarat gunung yang akan menghempapnya pada bila-bila masa, sedangkan si munafik merasakan dosa itu ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, akan terbang bila-bila masa dibuat isyarat seperti itu. Jadi dalam ayat ini, kata Imam Zamakhsyari, Allah menyatakan dosa-dosa mereka tidak khusus kepada dosa syirik, padahal itulah yang paling utama, itulah kubrat dhunub, itulah kubral ma'asi, itulah dosa yang paling besar. Tetapi Allah menyembunyikan kemurkaannya itu dengan tidak menyatakan dosa tersebut semata-mata, menunjukkan kepada kita jangan kita meremeh-temehkan dosa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi orang beriman hendaklah ingat, jangan disebabkan keimanan kita merasakan kita bebas daripada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ya'manu makallahi illal qaumul khasirun. Hanya orang yang rugi sahaja akan merasa aman daripada satu hukuman yang bakal Allah SWT kenakan kepadanya. Jadi ini satu bab yang menarik, kata Imam Zamakhsyari, bahawa hukuman yang dikenakan oleh Allah kepada mereka adalah kerana dosa-dosa mereka yang lakukan itu. Mimma khati'atihim, maka ditakdimkan, didahulukan perkataan khati'ah ini bagi mengingatkan kita yang baca Al-Quran di atas polisi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jangan kita mana remeh, mana sepi pada dosa-dosa dengan mengatakan tak apa, nanti ada peluang untuk aku taubat. Mana kau tahu kau sebab bertaubat? Kalau sebab kau taubat malam ni kau tidur tanpa bertaubat, maka Allah mengenakan hukuman kepadamu. Tsunami sebagai contohnya yang berlaku di Aceh itu patut menjadi pengajaran buat kita. Orang tengah tidur, orang tengah tak sangka perkara itu boleh berlaku, ia berlaku dalam sekelip mata, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini Allah mendahulukan peringatan tentang dosa-dosa yang menyebabkan kemurkaannya, menyebabkan hukuman kenakan kepada mereka. Ughriqu fa'udkhilu nara, mereka pun ditenggelamkan dalam banjir besar itu. Kemudian fa'udkhilu nara, udkhilu ni fa yang kita belajar, dia ni merujuk kepada tartib dan merujuk kepada tarakhi. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa ni bukan saja huruf ataf,
tapi ia merujuk kepada ada tempoh di antara berlaku perkara tersebut dengan perkara selepasnya. Jadi ayat ini kalau kita faham dia punya yang menyelangi dua perkara yang berlaku ni. Yang pertama sekali, mimma khati'atihim ughriqu, mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu nara. Fa ni kalau kita belajar bahasa Arab biasanya merujuk kepada satu bentuk penangguhan ataupun merujuk kepada peristiwa yang berlaku selepas itu dan tempoh masa yang pendek. Kalau saya kata kepada tuan-tuan, Ja'a Ahmad fa Umar, datang Ahmad, kemudian kelak Umar sampai pula. Jadi perkataan fa ni dia merujuk kepada satu selang masa yang singkat. Sekarang mereka daripada tempoh ditenggelamkan ribuan tahun dahulu dan dimasukkan ke dalam neraka. Macam mana pula maksudnya singkat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kat sini ada dua jawapan, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari. Yang pertama sekali menunjuk kepada masa akhirat yang telah kita bincangkan memang pendek. Kita merasakan panjang tapi pendek. 100 tahun sekalipun sebenarnya dia hanyalah 2 jam 40 minit yang telah kita bincangkan dalam surah Sajdah yang lalu. Nanti ada peluang kita masuk surah Al-Hajj, kita akan bincangkan sekali lagi tentang time frame yang ada di sisi Allah dengan yang ada di sisi kita. Jadi bila merujuk the fa ini, dia adalah menunjukkan kepada singkatnya masa di antara mereka ditenggelamkan dan tiba-tiba sedar mereka telah masuk neraka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahawa mereka ditenggelamkan, dikaramkan, dilemaskan dalam taufan. Taufan bahasa Arab mengatakan bukan angin kencang yang kita maksudkan ya. Taufan bahasa Arab ni merujuk kepada banjir sebenarnya. Ini kesilapan penterjemahan ke dalam bahasa Melayu yang menyebabkan kita memikirkan taufan itu ribut taufan, dia lebih kepada hurricane. Bukan sebenarnya. Taufan dalam bahasa Arab merujuk kepada banjir, bah besar, tuan-tuan. Maka yang pertama tadi merujuk kepada singkatnya masa kerana di sisi Allah, bila Allah twistkan waktu seperti yang telah kita bincangkan, ternyata ia singkat. Yang kedua, kata para ulama, ia merujuk kepada azab kubur. Lagi sekali azab kubur dibawakan kepada kita untuk kita faham. Dalam kisah Fir'aun sebagai contohnya, an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Neraka itu dipanaskan, mereka pun dibakar dalam alam barzah itu, dan bila berlakunya kiamat masuklah mereka dalam azab yang pedih yang sedang menunggu pula. Jadi menunjukkan kepada kita azab kubur itu satu benda yang warid, tuan-tuan, satu benda yang jelas disebut dalam ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika bila Aisyah radhiyallahu anha berbuat baik kepada sekumpulan wanita Yahudi di Madinah, maka salah seorang wanita Yahudi yang tua itu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, moga Allah selamatkan kau daripada azab kubur. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, orang Yahudi pun beriman adanya azab kubur sebenarnya. Manusia apa yang mereka pelajari daripada Taurat, daripada pendeta-pendeta mereka yang berkata dengan kebenaran. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang dukhuluhum an-nar fil akhirah ka'annahu muta'aqibun li ighraqihim. Jadi dia berlaku seolah-olah dalam masa yang singkat. Wa li annahu ka'inun la muhala, dan dia juga merujuk kepada kata Imam Zamakhsyari dan tafsirnya, ia merujuk kepada satu benda yang hakikatnya dekat, benda yang benar-benar berlaku. Jadi tidak ada tidak mustahil di situ. Maknanya satu benda yang pasti berlaku. Jadi bila pasti berlaku ditunjuk sebagai dekat. Kullu atin qarib. Kullu atin qarib, orang Arab kata. Semua benda yang dekat itu, benda yang berlaku itu sebenarnya dekat. Kita melihat kematian berlaku kepada seseorang itu yang kita tak sangka, Allah dekatnya kematian, baru minggu lepas kita jumpa. Jadi setiap benda yang datang itu dia pasti dekat sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi ada 3 maksud yang dikehendaki di sini. Pertama, ia merujuk kepada masa yang akan ditukar kepada waktu akhirat menyebabkan kita rasa singkat. Yang kedua, ia merujuk kepada azab kubur. Yang ketiga, bila merujuk kepada benda yang benar-benar berlaku, maka ia merujuk kepada satu benda yang akan berlaku begitu dekat sekali. Benda yang pasti berlaku, maka ia merujuk kepada perkara yang akan berlaku dalam situasi yang sangat hampir, sangat dekat ya. Baik, jadi itu juga kalau orang mati dalam lemasan laut, makan oleh haiwan buas, maka apa sahaja yang berlaku kepada seseorang semuanya akan dilalui oleh mereka. Seperti dibincangkan oleh para ulama bahawa azab yang dilalui oleh seseorang yang mati itu bukan pada jasadnya sahaja, dengan ruhnya sekali. Walaupun jasadnya telah hancur dimakan oleh binatang buas, tetapi dia tetap merasa siksaan yang dikenakan, andai dia ni merupakan fasaqah, musah, kufar. Jadi orang sedemikian pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dalam ayat ini ada satu uslub bahasa Arab yang kita lihat, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Jadi bila kita lihat kepada ayat ini adalah satu uslub bahasa Arab dipanggil sebagai ta'rid, iaitulah mereka di dunia dahulu beranggapan bahawa ada penolong-penolong yang boleh menyelamatkan mereka daripada apa sahaja kesusahan dunia. Sekarang ke akhirat, bila dikenakan azab itu, mereka tidak akan jumpa siapa pun. Carilah orang yang dulu kau mengatakan di dunia dulu dibantu kau. Ta'rid. Ini merupakan satu uslub bagi menunjukkan penghinaan dan juga tekanan diberikan mereka supaya bertambah sedih dan bertambah tertekan mereka di alam akhirat itu dengan mengatakan, pergilah dapatkan bantu-bantu syufa'a, orang yang boleh memberi syafaat kepada kamu di akhirat. Muslim-muslimat rahmati dan dikasih sekalian. Jadi begitu juga kita dapat lihat dalam surah Al-Anbiya penjelasan, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina, adakah bagi mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah di dunia dahulu yang boleh menghalang daripada apa tindakan yang kami nak kenakan kepada mereka. Baik, kemudian datang ayat yang berikutnya, ayat yang ke 26. Wa qala nuhu rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Maka Nabi Nuh berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Dayyara ni perkataan bahasa Arab, kalau kita belajar datang perkataan dar. Darun maknanya rumah. Bahasa Arab ni merujuk pada rumah ni ada banyak. Darun, manzilun, baitun, maskanun, ma'wa. Jadi banyak perkataan yang merujuk kepada tempat tinggal. Jadi di sini perkataan dayyara, kata Nabi Nuh, wahai Tuhan, jangan biarkan seorang di atas bumi di kalangan orang kafir seorang pun. Dayyara adalah perkataan dar. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Samarqandi dan tafsirnya, dia datang dari perkataan daywar. Ini tafsir Imam Samarqandi tuan ni, yang terkenal dengan nama Bahrul Ulum. Imam ini telah pun wafat lebih daripada 1100 tahun yang lalu. Ini Imam Samarqandi. Ini adalah penekanan yang menarik kalau beliau sentuh dalam tafsir. Kita dapat lihat mengatakan bahawa perkataan dayyara ini, kalau kita belajar bahasa Arab, dia merujuk kepada perkataan daywar sebenarnya. Jadi asal perkataan dayyar ini iaitu daywar. Daywar kemudian berlaku iqlab waw itu kepada ya. Ni iqlab ni bukan saja dalam bab tajwid dalam bab bahasa Arab pun ada bab saraf namanya iqlab. Jadi daywara ubah waw itu jadi ya. Di iqlabnya huruf waw itu jadi ya. Dan kemudian udghimat al-ya fil ya. Dan ada idgham pula. Subhanallah, masyaallah, tabaraka taala. Nyata bahasa Arab ini sangat menarik. Itu bahasa Arab yang merupakan bahasa yang paling daqiq, yang paling tepat untuk menyampaikan kalam Tuhan, kerana tiada bahasa yang dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat daripada Al-Quranul Karim, daripada bahasa Arab untuk memahamkan kita pada kalam Tuhan. Tuan-tuan, andai dipilih bahasa lain untuk menyampaikan kalam Tuhan, maka bahasa itu tidak akan mampu untuk menampung makna yang dikehendaki oleh Allah Taala. Bayangkan pada ini majalah ekonomi melaporkan bahawa Amerika melihat struktur laras bahasa Inggeris itu telah berubah banyak akibat bahasa Inggeris jadi bahasa antarabangsa, jambatan antara bangsa-bangsa peniaga di dunia. Lalu mereka merasa yakin bahawa dalam 100 tahun ke hadapan bahasa Inggeris itu akan hilang larasnya kerana terlalu banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain di dunia. Orang Ghana masuk bercakap bahasa Inggeris, orang Korea bercakap bahasa Inggeris, orang Rusia bercakap bahasa Inggeris, tambah lagi perkataan-perkataan mereka. Jadi orang mereka yakin dalam 1 tahun ke hadapan bahasa Inggeris yang mereka akan simpan data untuk negara mereka akan berubah makna, tak difahami lagi oleh orang yang datang 1 tahun ke hadapan. Tuan-tuan bayangkan, ini bukan sebarangan kajian oleh orang Amerika yang bijak, tuan-tuan. Kita tahu di kalangan mereka merupakan orang-orang yang bijak, yang genius, yang mengkaji masa depan berlaku 10 tahun, 1 tahun ke hadapan bagaimana. Lalu akhirnya mereka buat satu kesimpulan untuk mengekalkan perbendaharaan negara mereka, catatan, arsip, sejarah dan sebagainya. Antara bahasa penting yang merekodkan kajian-kajian mereka itu dan dapatan-dapatan mereka dan apa sahaja pencapaian mereka, mereka tulis dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Bayangkan 1400 tahun lalu, kalau Nabi dibangkitkan bersama dengan kita, Nabi boleh semayang dengan kita, faham apa yang kita cakap pada ini. Andai seorang tu cakap bahasa Arab, bahasa tak berubah langsung, tuan-tuan, dengan adanya Quran. Dan saya telah terangkan bagaimana bahasa orang Arab pada masa itu ada 7 bangsa yang dominan, maka disatukan dengan bahasa Al-Quran yang standard, meraihkan ke semua bahasa yang daripada mereka itu masuk dalam Quran. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Alangkah ruginya kalau kita tak belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Kami di Telaga Biru, di Dalam Travel berusaha untuk memurtabatkan bahasa Arab, insyaAllah.
dalam tempoh yang terdekat ni kita akan mengiklankan kelas bahasa Arab untuk tuan-tuan ikut, insya-Allah. Doakan tuan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita telah menjadi wakil untuk satu bahan yang terbukti diajar untuk membolehkan orang memahami bahasa Arab di seluruh dunia. Telah digunakan lebih daripada 126 buah negara menggunakan kaedah ni, dan dapati mereka dapat menguasai bahasa Arab, memahami ibadah mereka, memahami Quran mereka dengan baik sekali. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, lidahnya lembut sekali, baca Quran sangat bagus, kalah orang Arab. Musabakah kita je menang memanjang, tapi malangnya bila cakap Arab sepatah pun kita tak faham tuan-tuan. Langkah rugi kan tuan-tuan. InsyaAllah kami di Telaga Biru dan Zanzibar sedang berusaha untuk melihat bagaimana cara kita boleh mengumumkan, boleh membawakan bahasa penggunaan kaedah ini yang telah dipakai lebih daripada 126 negara ni untuk kita kongsi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dapat menyertai kelas kita bahasa Arab yang akan kita iklankan nanti. Tunggu sabar dulu. Baik tuan, sebelum terlupa saya nak menyampaikan pesanan daripada penaja. Kami ada menghasilkan satu produk berasaskan kepada habatus sauda, namanya Birkah, yang sangat istimewa, mudah untuk dimakan. Mudah-mudahan padanya ada barakah seperti yang disebut Nabi SAW. Padanya mengandungi barakah dan juga syifa. Inilah keadaan telah dihasilkan dalam bentuk kapsul seperti ini yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati 2 pada waktu pagi, 2 waktu petang tuan-tuan. InsyaAllah Allah beri kesihatan kepada kita. Ramai yang telah menggunakannya mendapati ada kebaikan padanya. Yang terbaru ni ada mengatakan boleh menyebabkan rambut jadi sihat, campur dengan kelapa dara. Alhamdulillah tuan-tuan. Dapatkan habatus sauda daripada Zahazan Travel. Mudah-mudahan bagi mereka yang suka tidur malam, mereka yang kerap pening kepala, mereka ada masalah resdung, mereka yang menyusukan anak, yang sedang mengandung, gunakanlah habatus sauda. Mudah-mudahan padanya barakah seperti yang dijanjikan Nabi SAW, rawatan bersama penyakit melainkan kematian. Jadi tuan-tuan dapatkan pada Zahazan Travel, tuan-tuan akan dapat hadiah buku, hadiah korma yang tidak tuan-tuan dapati di tempat lain. Baik, jadi kita kembali kepada perbincangan ni tadi tentang ayat yang menceritakan tentang perkataan dayara. Jadi dayara datang perkataan daywar, kemudian berlaku kat situ satu iqlab. Iqlab iaitu waw tukar jadi ya, kemudian daripada ya ada 2, maka berlaku idgham, jadilah dayara. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam As-Samarqandi yang saya bawakan tafsirnya tadi tuan-tuan. Tafsir ini dinamakan sebagai Bahrul Ulum. Sangat menarik untuk kita baca. Baik, jadi dalam ayat ini Allah menyatakan, innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhan, kalau engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain daripada anak yang buat maksiat, lagi sangat kafir kepadamu. Kata para ulama tafsir di sini, dalam tafsir Al-Alusi ada, tafsir Qurtubi ada, tafsir Baghawi ada, tafsir Samarqandi ada, bahawa Nabi Nuh hidup bersama dengan mereka ratusan tahun. Kita tahu umur Nabi Nuh ni seperti disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari, Imam Ibn Katsir, merupakan Nabi yang paling panjang hayatnya, lebih daripada 1300 tahun umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling panjang umurnya. Jadi bergelumang hidup dengan satu umat, satu masyarakat yang begitu sekali kebejatan, penyimpangan, kejahatannya. Tentulah Nabi Nuh sudah faham sangat perangai mereka ni. Dan kita telah bincangkan Nabi Nuh dibangkitkan sama ada daripada usia 40 tahun atau 50 tahun. Dia melihat perkembangan kelilingnya umat itu, hidup dalam kesesatan, mendidik anaknya untuk jadi jahat sepertinya tuan-tuan. Pada hari ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita, umat Islam ni ada kebaikan banyak pada mereka tuan-tuan. Walaupun ibunya masih belum tutup aurat, tapi ibunya hantar anak pergi ke sekolah agama. Walaupun bapanya bukanlah baik sangat, tapi bapanya hantar anak untuk belajar Quran pada hari ini. Jadi umat Islam ni banyak kebaikan pada mereka tuan-tuan. Berbeza daripada umat Nabi Nuh ini, dia sama-sama mengajak anaknya untuk menjadi jahat. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir menyatakan mereka ni bawa anak-anak mereka untuk ditunjukkan kepada mereka, inilah dia gerangan yang ayah cerita kat rumah, inilah pembohong itu, ditunjuknya kepada Nabi Nuh AS. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu sekali budak kecil telah dibimbing untuk terbalik, angkat tangan kanan, dia angkat tangan kiri, dia suruh angkat tangan kiri, dia angkat tangan kanan, terbalik untuk fikirkan. Inilah dia manusia jahat yang mengajak kita kepada mengingkari datuk nenek moyang kita yang baik-baik itu. Kata si bapa kepada anaknya, setiap hari mereka datang bawa anak-anak mereka untuk brainwash mereka supaya menyerang, membenci dan juga mengingkari arahan yang dibawa oleh Allah Taala melalui lisan nabinya, Nabi Nuh AS. Jadi itu sebabnya Nabi Nuh telah pun merasakan, meyakini bahawa setiap benih yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu telah diprogramkan untuk jadi jahat.
Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi Nuh di sini menyebabkan baginda minta kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, kalau Engkau biarkan mereka hidup, maka mereka akan menjadi orang yang jahat, wahai Tuhan, tak ada kebaikan daripada mereka. Dalam tafsir Az-Zamakhsyari menyatakan bahawa Nabi Nuh minta kat sini, mengatakan bahawa ada banyak tafsir menunjukkan bahawa sejak azab itu akan diturunkan oleh Allah SWT pada tarikh sekian-sekian, maka Allah telah menjadikan wanita-wanita yang hidup pada zaman itu mula mandul. Bahkan setengah riwayat seperti Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, bahkan suami-suami mereka pun tidak lagi memiliki kemampuan untuk berhubung dengan melakukan persetubuhan dengan isteri-isteri mereka, kerana Allah telah jadikan 40 tahun ataupun 60 tahun ataupun 70 tahun sebelum azab itu diturunkan, Allah telah menjadikan mereka tidak memiliki anak lagi. Jadi wanitanya mandul, lelakinya tidak mampu untuk bersama dengan isteri mereka. Jadi tuan-tuan yang boleh dikatakan, ni seperti disebut oleh para ulama tafsir, sebahagian daripada mereka pula mengatakan bahawa mereka masih lagi kegiatan kehidupan berjalan macam biasa, mereka masih lagi melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak itu dibimbing untuk mengingkari dan menolak dakwah Nabi Nuh AS. Jadi ketika azab Allah itu turun, anak-anak itu tenggelam dan juga lemas bersama dengan ayah ibu mereka. Tetapi di akhirat ceritanya, tempat duduknya, makamnya berbeza daripada ibu yang kafir itu, kerana anak-anak ini bukan mukallaf. Anak-anak ini lam yablughu al-hulum, mereka belum sampai umur baligh, mereka tidak lagi dikira berdosa, mereka mengikut ayah ibu mereka yang sesat itu, mereka tidak dipertanggungjawabkan apa-apa. Jadi mereka berada dalam pilihan Allah SWT, ketetapan Allah. Dalam bab lain kita akan bincangkan nanti tuan-tuan. Jadi ada dua qaul kat sini. Qaul pertama mengatakan bahawa memang ayah ibu itu telah dimandulkan oleh Allah SWT untuk tempoh selama 70 tahun kerana azab akan turun, ataupun 50 tahun atau 40 tahun. Yang kedua mengatakan bahawa memang kegiatan kehidupan berlaku seperti biasa, mereka melahirkan anak-anak, tapi anak-anak itu bila berlaku banjir mereka tenggelam, mereka ikut ayah ibu mereka tenggelam, tetapi di akhirat kedudukan mereka diselamatkan oleh Allah SWT dengan rahmatnya. Jadi ada dua pendapat kat sini tuan-tuan ya. Baik, ayat yang terakhir sekali, bila Allah Ta'ala mengajar kita, Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Lihat ya, muka surat 146 dari tafsir Ibn Katsir. Kemudian Nuh AS berkata, wahai Tuhanku, ampunkan aku, ibu bapaku dan orang yang beriman, orang yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dhahak berkata, iaitu masjidku. Tidak ada halangan bahawa ayat tersebut kepada makna lahiriah, iaitu Allah, Nabi Nuh mendoakan setiap orang masuk ke rumahnya sedang dia dalam keadaan beriman. Ada pendapat yang mengatakan bahawa maksud, wahai Tuhanku, ampunkan bagiku, ibu bapaku dan mereka yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Maksudnya kat sini tuan-tuan, rumah yang dimaksudkan adalah kapal baginda ataupun masjid, tempat ibadah baginda. Ada tiga qaul kat sini. Salah satu aqwal, pertama mengatakan baiti itu betul-betul manzil, iaitu rumah. Yang kedua merujuk kepada kapal baginda yang Allah wahyukan untuk wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, bangunkan kapal, buatkan kapal dengan petunjuk daripada kami, wahai Nuh. Yang ketiga, dia merujuk kepada masjid, tempat ibadah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau kita buat rumah tuan-tuan, letaklah ayat ni kat pintu rumah kita, kan? Di samping Assalamualaikum, kita boleh letak perkataan haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan nikmat daripada Tuhanku, sama ada untuk menguji aku sebab aku syukur atau tidak. Ini kata-kata Nabi Sulaiman. Ataupun haza min fadli rabbi, ataupun doa lain yang boleh kita letakkan hasbunallah wa ni'mal wakil ke, ataupun Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidq, yang kita pelajari yang surah Isra yang lalu, ataupun ayat ini tuan-tuan, Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunkan dosaku, ibu bapa aku yang banyak jasa mereka kepadaku, dan sesiapa sahaja yang masuki rumahku dalam keadaan beriman. Panjanglah sikit, boleh kita letak kat rumah kita, mengambil keberkatan daripada doa Nabi Nuh alaihi salam ketika baginda mohon kepada Allah SWT, tuan-tuan ya. Baik, jadi dalam ayat ini kita belajar walil mu'minin wal mu'minat, dan semua orang beriman, laki dan perempuan. Baginda mendoakan untuk orang yang beriman, laki atau perempuan, demikian mencakupi semua yang hidup ataupun telah mati. Oleh kerana itu disunahkan untuk memanjatkan doa ini sebagai mengikuti doa Nabi Nuh AS, dan juga apa yang disebutkan dalam asar-asar doa yang popular, yang para anbiya amalkan.
Kemudian firman Allah, wala tazid zalimina illa tabara, janganlah engkau tambahkan bagi orang zalim itu melainkan kehancuran, kebinasaan. Bahawa Sudi mengatakan iaitu menghancurkan, melainkan kehancuran binasa. Sementara Mujahid mengatakan melainkan benar-benar rugi, iaitu dunia dan juga akhirat. Dalam ayat ini mengajar kita satu pendekatan doa yang sangat penting, tuan-tuan. Iaitu bila kita berdoa, kita dianjurkan, disunatkan untuk mendahulukan diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kalau kita berdoa, sebagai contohnya dalam ayat ini Allah mengajar kita, kan, bagaimana? Rabbi ighfirli wali walidayya, ampunkan dosa aku, dosa kedua bapa aku. Saya pernah ajar pada tuan-tuan, sebut pada tuan-tuan, al-itharu fi amril qurabi makruhun, mendahulukan orang lain dalam bab akhirat adalah perkara yang dimakruhkan oleh Allah. Contohnya, tuntutan jihad itu berlaku kepada anak, tapi anak tu kata tak apalah, ayah pergilah, saya duduk rumah. Ini makruh hukumnya. Kalau kita dah berada di saf yang pertama, kita dapat sembahyang di saf pertama, kita datang awal, tiba-tiba kita pun toleh ke belakang, nampak seorang ustaz, seorang yang kita hormati di belakang, kita pun ke belakang bagi di depan. Ini makruh hukumnya, tuan-tuan. Kerana dalam bab akhirat kita kena nombor satu. Tapi kalau dalam bab dunia, kita mendahulukan orang-orang lain, kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis berkaitan dengan perkara ini. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi yang terkemuka sebagai tonggak besar mazhab Syafi'i berkata, tuan-tuan, qala ashabuna fihi istihbab ibtida'ul insan, ibtida'ul insan min nafsihi fi du'a. Jadi dalam bab ini kata Imam Nawawi, digalakkan kita mendahulukan diri kita terlebih dahulu dalam doa. Kemudian barulah doa untuk orang-orang lain. Kalau kita doa untuk ibu bapa kita, Rabbi ighfirli wali walidayya. Kalau orang putih dia sebut my friends and I, betul. Tapi kalau bahasa Arab, dalam doa kita mendahulukan diri kita sebelum orang lain, kerana ini adalah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat ya, dalam tahiyat akhir yang kita ungkapkan pun, dan tasyahud akhir pun, apa yang kita ucapkan, tuan? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam ke atas kami dulu, baru ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Jadi kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan perkara ini, istudila bihi ala istihbab al-bada'a bin nafsi fi du'a wa fi Tirmizi musahhihan min hadithi Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini, dalam doa yang banyak yang warid dalam Quran dan hadis menunjukkan kita disuruh untuk berdoa. Dalam doa kita dahulukan diri kita sebelum orang-orang lain, walaupun orang itu merupakan ibu ayah kita sendiri. Kerana dalam bab akhirat, kata Imam Nawawi, al-itharu bin nafsi qabla al-akhirin. Dalam bab akhirat kita mendahulukan diri kita sebelum orang lain. Tapi dalam bab dunia, tu dia, kita dahulukan orang lain lebih pada diri kita. Tapi dalam bab pahala, bab akhirat, hendaklah kita dahulukan diri kita sebelum orang lain, berpandukan kepada ayat seperti ini. Jadi inilah pendapat muktamad dalam mazhab ulama Islam, jumhur pandangan para ulama Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dimanfaat padanya, tuan-tuan. Dan dalam hadis-hadis seperti disebut oleh Imam Ibn Atiyah sebagai contohnya, seperti disebut oleh Imam Zamakhsyari, bahawa man qara'a surat Nuh kana minal mu'minin, kana minal mu'minin ladzina tudrikuhum da'watu Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan siapa yang rajin baca surah Nuh ini, mereka mendapat syafaat, mereka mendapat kedudukan yang mulia seperti kedudukan orang yang beriman di kalangan pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Baik, tuan, dah bersedia untuk soalan pada malam ni? Kuis kita soalan malam terakhir sebelum kita tutup tafsir surah Nuh ni. Dan kita nak bagi hadiah bagi yang telah menjawab soalan-soalan terkumpul ni, tafsir Ibn Katsir lengkap daripada jilid 1 hingga jilid 10, hadiah kepada yang telah mengikuti soalan-soalan kuis yang dikemukakan daripada awal awal dulu. Yang malam pertama tu kita dah bagi hadiah masing-masing. Alhamdulillah pihak universiti telah menghantar, saya difahamkan. Kemudian soalan-soalan yang terkumpul pada malam ni, ada soalan terakhir yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, apa yang telah kita pelajari. Baik, dengar baik soalan ni. Dari tuan-tuan, apakah beza di antara perkataan khata' dengan khati'ah? Khata' dengan khati'ah. Okey, soalan pertama. Boleh? Soalan kedua, sebutkan
sebutkan rumah dalam bahasa Arab. Sebutkan 3 perkataan yang merujuk kepada rumah dalam bahasa Arab yang telah saya sampaikan tadi. 3 perkataan bahasa Arab yang merujuk kepada rumah, yang membawa maksud rumah. Okey. Baik tuan. Yang ketiga soalan saya untuk malam ni antara akhir sekali. Yang ketiga soalan saya, apakah yang terjadi kepada keturunan umat Nabi Nuh mengikut 2 pendapat para ulama? Susah soalan ni. Susah betul. Jadi apakah beza khata' dengan khati'ah? Yang pertama. Yang kedua saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, yang sebut perkataan yang merujuk pada rumah dalam bahasa Arab. Yang ketiga, apakah yang terjadi kepada keturunan kaum Nabi Nuh seperti yang dijelaskan oleh para ulama? Ada 2 pendapat di situ. Ingat, baru sejak saya sebut tadi. Okey, tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat keberkatan daripada apa yang disampaikan pada malam ni. Tahniah tuan-tuan kerana tuan-tuan telah spend masa untuk memahami kitabullah. Mudah-mudahan padanya ada manfaat, ada kebaikan yang banyak. Jangan lupa bagi tuan yang lakukan ibadah kurban, kami di Zazan Travel masih lagi terbuka untuk beberapa hari saja yang tinggal sebelum ditutup penyertaan. Jadi tuan-tuan yang nak melakukan ibadah kurban, ayo jangan bertangguh, hubungilah Zazan Travel. Kami masih lagi ada peluang untuk membantu tuan-tuan mengadakan kurban di Syria, di Yaman, di Mekah dan juga di Sudan. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, anak-anak kita tak tahu apa nak buat, dapatkanlah buku-buku daripada Telaga Biru. Ziarahilah www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku yang kami terbitkan, karangan guru-guru yang pakar, guru cemerlang, termasuk bagaimana menulis Jawi dengan betul, bagaimana membaca Al-Quran dengan betul. Kami ada kaedah Al-Matin yang boleh membantu tuan-tuan menguasai pembacaan Quran dengan masa yang cepat. Al-Matin namanya. Saya ada QR code di mana tiap-tiap muka surat tu tuan-tuan boleh scan dan dengar bacaan yang betul. Dapatkan Al-Matin. Tak berapa sen pun harganya tuan-tuan. Dapatkan daripada Zazan Travel, daripada Telaga Biru. Kalau tuan-tuan rajin untuk anak-anak kita, kesian mereka tuan-tuan. Termasuklah anak-anak saya, cuti ni tak tahu nak buat apa. Kalau kita tak sediakan buku, kita tahu mereka melopong, buang masa, takut mereka terjebak dengan maksiat lah tuan-tuan. Maka tolonglah ziarahi www.telagabiru.com.my. Ada bagai-bagai buku kat situ, daripada 1 sampai darjah 6, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Semua mata pelajaran ada diterbitkan. Terima kasih tuan-tuan Setakat itu saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik tuan, jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang saya dan doa tuan-tuan.